Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bersama saya Cikgu Rishad bersiaran dari Kelang, Selangor. Sekarang saya berada di tingkat yang kedua di rumah saya untuk mendapatkan line internet yang agak sendu sejak Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini dilaksanakan. Line internet semakin lama semakin sendu. Okey, jadi itu tidak mematahkan semangat saya untuk mengadakan kelas dalam talian. Walaupun saya terpaksa panjat atas tiang, saya akan panjat demi mendapatkan line internet. Jadi murid-murid tanpa melengahkan masa, tanpa memikirkan masa depan kita, marilah kita sama-sama melihat soalan yang akan kita bincangkan pada malam ini. Yang pertama, cikgu nak kamu tolong betulkan itu bukan cara-cara memartabaikan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Dalam kalangan masyarakat, macam mana tah jadi murid tu. Tolong tukar murid tu kepada masyarakat. Tolong tukar murid itu kepada masyarakat. Tolong tukar. Okey. Alright. Jadi sekarang dah tukar Okey. Kalau dah tukar, sekejap sekejap cikgu nak ni jap. Okey, sudah. Alright. Pantang ada orang. Sekejap cikgu nak disable attendee annotation ni. Okey, jadi sekarang cikgu akan clearkan. Jadi murid-murid, mari kita tengok soalan ini. Mari kita tengok soalan ni. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Kita nak memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Bina 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Tulis 1 ayat bagi setiap gambar. Okey murid-murid. Bila kita dapat soalan ni, perkara yang perlu kita lihat ialah kita perlu tengok tema dia. Tema dia ialah tentang cara-cara memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Dan pastikan jawapan yang kita bina itu, ada kaitan dengan gambar. Ada kaitan dengan gambar dan juga tema. Baik, cikgu akan membuka satu lembaran baru. Cikgu akan buka satu lembaran baru. Sekejap inilah dia. Okey, sekarang ni kamu tengok betul-betul kita nak belajar bina ayat lagi malam ni. Kita akan sentuh bina ayat dahulu, barulah kita sentuh berkaitan dengan ulasan. Baik, bina ayat. Bina ayat Bina ayat kalau ikutkan, kalau ada UPSR pada tahun ini, kemungkinan besar bina ayat yang keluar ialah bina ayat bentuk bercapah. Inilah bentuk bercapah ni, ada 5 gambar ni. Kemungkinan besar tahun ini kalau ada UPSR memang 5 gambar lah. Okey, sekarang ni kita fokus bina ayat kita ialah bina ayat berkaitan dengan cara-cara. Bina ayat berkaitan dengan cara. Baik, cikgu nak kamu tengok betul-betul soalan ini. Okey, bila bina ayat cara-cara, yang pertama kamu kena tahu apakah cara untuk membina ayat. Okey? Alright. Apakah cara untuk kita membina ayat? Okey, kita tengok betul-betul ni. Yang pertama syarat bina ayat. Yang pertama, untuk kita bina ayat, pastikan ayat yang dibina terdiri daripada sekurang-kurangnya 10 patah perkataan. 10 patah perkataan. Kalau kurang bermaksud memang kamu punya markah tu akan kurang lah. Terdiri daripada sekurang-kurangnya 10 patah perkataan. Ini yang kena faham. Yang kedua, pastikan ayat yang dibina itu
mengandungi kata hubung. Apakah fungsi kata hubung? Kata hubung yang berfungsi sebagai peluasan ayat. Yang berfungsi sebagai peluasan ayat. Itulah fungsi kata hubung. Okey? Itu bina ayat cara-cara. Okey, ini yang paling mudah. Ini yang kamu kena tahu. Ayat yang dibina terdiri daripada sekurang-kurangnya 10 patah perkataan. Tolong take note. 10 patah perkataan. Ayat yang dibina mengandungi kata hubung. Kata hubung. Apakah fungsi kata hubung dalam ayat tu? Berfungsi sebagai peluasan ayat. Berfungsi sebagai peluasan ayat. Baik. Sekarang ni cuba kita tengok. Kalau kita nak bina ayat cara-cara, pastikan ayat yang dibina itu yang ketiga, ayat yang dibina bertepatan dengan tema. Bertepatan dengan tema. Yang ni tak perlu salin. Murid tak perlu salin benda ni. Murid kena tengok dulu. Mesti ada kaitan dengan tema. Kalau tak berkaitan dengan tema, maka insya-Allah markah kamu akan rendah lah. Markah kamu akan rendah. Baik. Jadi sekarang ni kita tengok. 3 perkara ni mesti perlu dilihat. Yang pertama, terdiri daripada sekurang-kurangnya 10 patah perkataan. Yang kedua, ayat yang dibina mengandungi kata hubung. Fungsi kata hubung itu sebagai peluasan ayat. Dan yang ketiga, ayat yang dibina bertepatan dengan tema. Jadi kita cuba tengok temanya tentang apa ni? Cara-cara memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Baik. Sebelum kita membina jawapan, cuba bagi tahu cikgu dulu. Ni gambar ni tentang apa sebenarnya? Gambar pertama ni. Okey, cikgu akan copy paste dulu. Cikgu akan copy paste. Murid kena mengenal pasti. Murid mesti mengenal pasti. Ataupun mentafsirkan gambar dengan tepatnya. Okey, mari kita tengok gambar ni yang pertama. Ni gambar yang pertama. Agaknya dia tengah buat apa ni? Tema dia ialah apa ni? Tema dia kita kena tahu. Tema dia ialah memartabatkan bahasa Melayu. Memartabatkan bahasa Melayu. Okey, sekarang ni cikgu akan memanggil seseorang. Cikgu akan memanggil seseorang untuk orang kata untuk bersoal jawab dengan cikgu lah. Cikgu tak suka cakap seorang-seorang sangat. Cikgu suka ada orang bersama cikgu untuk bersoal jawab. Okey, jadi saya nak panggil lah seseorang. Kita tengok siapa nama ni. Saya nak panggil siapa ni? Saya nak panggil siapa lah? Saya nak panggil Anis Sumayyah. Anis Sumayyah, adakah suasana di rumah tu? Okey, alright. Suasana kat rumah tak berapa nak tenang. Suasana di rumah Anis Sumayyah tidak berapa tenang untuk menjawab soalan daripada cikgu. Cikgu tengok siapa dia yang okey. Dia senyap aja. Baik, Arisa Dalila mungkin okey kot. Arisa Dalila ada tak? Arisa Dalila di kawasan rumah dia agak tenang. Jadi bila tenang maka kita boleh tanya. Cuba kamu tengok dia gambar ni, apakah aktiviti dia? Tengok dulu apakah aktiviti dia? Dia tengah buat apa tu agak-agak? Kamu tengok gambar tu. Mana ada berjabat tangan? Berjabat tangan tu tangan orang ni dengan tangan orang ni macam ni. Nampak? Berjabat tu bersalam, ada nampak bersalam ke? Agak-agak dia tengah buat apa ni? Kalau kamu tengok gambar tu dia buat apa tu? Tafsirkan gambar kena betul. Berbual. Dia tengah berbual. Dia sedang berbual-bual. Okey, tolong bina ayat. Okey, kamu tengok Tolong bina ayat yang ada kaitan dengan memartabatkan bahasa Melayu. Soalan ini berkaitan dengan cara. Soalan ini berkaitan dengan cara. Jadi, cuba kita bina ayat. Cuba kita bina ayat berkaitan dengan cara ni. Okey, yang pertama, untuk kita membina ayat murid-murid berkaitan dengan cara-cara, cuba mulakan ayat dengan kita hendaklah. Ataupun kita mesti mulakan ayat, tengok sini. Yang pertama, nyatakan watak. Okey, cara nak bina ayat cara-cara yang pertama, nyatakan watak.
Yang kedua, untuk membina ayat berkaitan cara-cara, nyatakan perbuatan. Yang ketiga, nyatakan TMC Y. Apa dia TMC Y? Tempat, atau masa, atau cara, atau yang. Itulah dia. Kalau kita nak senang ingat, cikgu dah ajar macam mana? TMCY, tarik mak cair. Okey. Ni, cara nak ingat. Okey, tempat, masa, cara. T ni tempat, M ni masa, C ni cara, Y ni ialah yang. Okey. Dan yang keempat, kita perlu menggunakan kata hubung. Nyatakan kata hubung. Kata hubung apa? Kata hubung suka. Suka ni apa? Supaya, untuk, kerana, agar. Nyatakan kata hubung suka. Nyatakan kata hubung suka. Suka ni ialah supaya, untuk, kerana, agar. Jadi 4 step kita nak bina ayat ni. Okey murid-murid, untuk kita membina ayat cara-cara ni ada 4 step. Yang pertama, nyatakan watak. Watak ni kalau boleh tak perlulah bagi nama sebab soalan cara-cara ni tak perlu nama. Okey, boleh guna kita. Kalau kita tengok gambar ni, watak dia apa ni? Boleh guna murid-murid. Macam itulah. Okey? Tengoklah. Nyatakan watak. Tak perlu bagi nama. Soalan cara-cara tu tak perlu bagi nama lah. Melainkan kamu dah tak ada idea, maka bolehlah bagi nama. Baik Arisa Dalilah, cuba mulakan ayat dengan menyatakan watak. Siapa tu? Untuk okey, buat ayat. Cuba bina ayat. Siapa ni agak-agak tengok gambar? Cikgu tolong kamu. Murid-murid. Murid. Perbuatan dia apa dia? Hendaklah berbual-bual. Kaitkan dengan bahasa Melayu. Dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Supaya dapat memartabatkan bahasa Melayu. Dah, cukup. Itu saja. Jadi murid-murid ini, cuba tengok. Murid-murid ni ialah wataknya. Hendaklah berbual-bual ini merupakan perbuatan. Yang ketiga ialah cara. Macam mana berbual-bual? Dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Bahasa Melayu kat situ sepatutnya ialah huruf kecil. B tu huruf kecil, Melayu je yang besar. Dan yang keempat, nyatakan kata hubung. Cikgu guna kata hubung supaya. Supaya dapat memartabatkan bahasa Melayu. Ataupun supaya dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Bahasa ibunda kita ialah bahasa Melayu. Okey. Jadi itulah. Ini bahasa Melayu ni merupakan tema patriotisme. Jadi cuba tengok murid-murid hendaklah berbual-bual dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul supaya dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Jadi sekarang ni murid-murid, kita tulis dekat bahagian jawapan nombor 1. Kamu tulis nombor 1. Ikut jawapan cikgu. Ikut bina ayat cikgu ada 4 bahagian. Ikut jawapan cikgu ada 4 bahagian bina ayat kamu tu. Okey. Yang pertama kena ada watak. Watak dia ialah murid-murid, nombor 1. Yang kedua ialah perbuatan. Hendaklah berbual-bual. Yang ketiga ni cikgu guna dengan. Dengan di sini menunjukkan cara. Dan yang keempat, kita gunakan kata hubung. Jadi murid-murid, tolong take note Tolong take note kaedah bina ayat cara-cara. Okey. Tolong take note kaedah bina ayat cara-cara. Ini contoh soalan nombor 1. Gambar nombor 1. Gambar nombor 1. Jadi, dah siap salin belum? Dah siap salin belum? Nombor 1 ni. Pastikan semua murid dah siap salin.
Ryan, tak payah tulis memanjang Tak payah tulis memanjang. Nanti cikgu kick nanti. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada Arissa Dalila. Baik. Tolong take note teknik ni. Tolong take note teknik binayat cara-cara ni. Teknik binayat cara-cara ni. Tolong take note teknik binayat cara-cara ni boleh? Ada 4 bahagian. Yang pertama, nyatakan watak. Yang kedua, nyatakan perbuatan. Yang ketiga, nyatakan TMCY. Tempat, masa, cara, yang. T tu. Tempat, masa, cara, yang. Dan yang ketiga, nyatakan kata hubung suka. Kata hubung suka. Suka tu apa? Supaya, untuk, kerana, agar. Okey dah. Ini teknik binayat cara-cara. Kita tengok. Take note dulu teknik binayat cara-cara ni. Take note dulu. Teknik binayat cara-cara ni. Kerana soalan ini tentang cara-cara memartabatkan bahasa Melayu. Okey, jadi cikgu berharap agar kamu jelas. Kamu jelas tentang teknik binayat cikgu ni, bermaksud ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Okey. Pastikan semua murid tulis teknik binayat ni. Inilah teknik dia, 4 bahagian. Jadi setelah kita belajar teknik tu, maka terhasillah ayat ni. Ini ialah gambar nombor 1 ni yang murid sedang berbual-bual ni. Soalan nombor 1 ni, gambar nombor 1, gambar nombor 2, gambar nombor 3, gambar nombor 4 dan gambar nombor 5 ni banyak murid tak dapat bina ayat. Okey. Inilah tema patriotisme yang agak sukar. Kerana dia sukar bukan sebab apa? Sukar sebab murid-murid gagal mentafsirkan gambar tu dengan betul. Jadi watak dia ialah murid-murid. Perbuatan dia ialah hendaklah berbual-bual. Yang ketiga, cikgu guna TMCY. Tapi cikgu guna cara. Macam mana berbual-bual? Dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul supaya dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Okey. Sekarang, jelas ada sesiapa yang tak faham teknik ni? Siapa yang tak faham? Kalau faham dan jelas, tolong nyatakan faham dan jelas. Siapa yang tak faham, maka tolong nyatakan tak jelas. Okey, kita nak tengok siapa yang tak jelas. Okey. Dia tak susah. Dia tak susah. Kalau kamu tengok cikgu buat tu macam senang kan. Kalau kamu buat sendiri, dia rasa susah. Okey. Saya tak faham lah cikgu. Asif tak faham. Asif tak faham. Okey. Kalau Asif tak faham, maka Asif tak faham. Okey, setakat ni seorang saja tak faham. Anusha faham. Okey. Nabiha faham, Najla faham, Nikdamia faham, Imtiaz faham, Akil faham, Almas faham. Okey, Naufal Darwish pun faham. Okey. Cikgu ulang balik Cikgu ulang balik. Okey, tapi syaratnya ialah cikgu kalau murid yang jenis main-main tu cikgu malas nak layan jadi kita kena betul-betul tahulah sama ada kita betul-betul tak faham ataupun kita sekadar nak main-main. Sekadar nak main-main, maka kamu akan menyebabkan cikgu penat untuk ulang. Dia dah faham. Ada murid ni dia saja nak main dengan cikgu kan. Dia dah faham tapi tiba-tiba dia kata dia tak faham Okey. Jadi sekarang ni, kamu tengok cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik. Yang pertama ni
Yang pertamanya, kalau kita nak bina ayat, tengok ni. Sekarang ni cikgu ajar kamu teknik bina ayat cara-cara. Jadi yang tak faham seorang tu iaitu Asif, tolong tengok betul-betul. Apabila kita nak membina ayat, cuba tengok kenapa cikgu panggil teknik bina ayat cara-cara. Kerana soalan ini berkisar tentang cara-cara. Baca dulu soalan ni. Baca dulu soalan ni. Soalan ni kata cara-cara memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Jadi sebab itulah cikgu kata soalan bina ayat ini bentuknya ialah bentuk cara-cara. Jadi cikgu pun ajar nak bina ayat cara-cara, dia ada 4 step. Step yang pertama, nyatakan watak. Maksudnya tulis watak. Jadi cikgu pun tulis watak. Cikgu tulis watak. Okey. Cikgu pun tulis watak berdasarkan gambar. Gambarnya mana? Ini gambar yang mula-mula tadi tu. Ini gambar yang mula-mula tadi tu. Ni, gambar budak ni sedang berbual-bual. Cikgu bina ayat ini. Yang pertama, cikgu nyatakan watak. Wataknya siapa? Murid-murid. Selesai. Kemudian, masuk step yang kedua cikgu ajar. Nyatakan perbuatan. Apakah perbuatan murid tu dalam gambar? Oh, murid tu berbual-bual. Murid tu berbual-bual. Jadi cikgu pun tulis berbual-bual. Sebab cara-cara kena ada hendaklah, mestilah, perlulah. Cara-cara ni dia mesti ada hendaklah, mestilah, perlulah, haruslah, seharusnya, sewajarnya. Dia kena guna benda-benda tu. Dia kena ada lah-lah ni kena ada. Murid-murid hendaklah berbual-bual. Hendaklah berbual-bual ini merupakan perbuatan. Step yang pertama dengan step yang kedua. Asyik faham tak? Asyik faham tak step pertama dengan step kedua? Ke tak faham lagi? Cikgu terus ajar kamu bina ayat ni. Okey. Kemudian, step yang pertama nyatakan watak. Step yang kedua nyatakan perbuatan. Step yang ketiga, nyatakan TMCY. TMCY ni telah cikgu jelaskan dalam kurungan. T bermaksud tempat. M bermaksud masa. C bermaksud cara. Y menunjukkan yang. Maksudnya kena guna salah satu ni. Nak guna tempat ke, nak guna masa ke, nak guna cara ke, nak guna yang. Kena tengok kesesuaian. Kena tengok kesesuaian. Jadi cikgu pun tengok gambar ni. Tempat tak sesuai, masa tak sesuai. Jadi cikgu pun guna cara. Macam mana cara berbual-bual? Dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Dengan ni menunjukkan cara. Jadi cikgu menggunakan cara. Bahagian ketiga ni cikgu tak tulis tempat, cikgu tak tulis masa, cikgu tak tulis yang. Cikgu tulis cara. Baik. Sampai situ sahaja. Sampai step yang ketiga. Faham ataupun tidak Asif? Sebab Asif seorang dia tak faham. Orang lain faham. Okey. Sekarang dan yang terakhir ialah nyatakan kata hubung suka. Suka tu apa? Cikgu dah nyatakan dalam kurungan. S ni supaya, U tu untuk, K tu kerana, A tu agar. Gunakan salah satu sahaja yang sesuai. Nak guna supaya ke, nak guna untuk ke, nak guna kerana ke, nak guna agar. Cikgu pun bagi contoh, guna supaya. Supaya apa? Guna bahasa Melayu dengan betul. Supaya dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Cukup. 4 step untuk bina ayat. Cara-cara mengikut kaedah Cikgu Irsyad. Sampai di situ jelas ataupun tidak? Sampai di situ jelas ataupun tidak? Ada 4 step. Okey. Baik. Sekarang ni tengah azan, kita relax sekejap. Tempat cikgu ni tengah azan.
Allahumma oh, syurafat. Okey. Dah Okey dah. Jap. Cikgu. Okey dah. Sekarang kita tengok. Okey. Sekejap cikgu. Rampas semua. Okey, ni ayat contoh. Cikgu ambil yang ni lah. Okey. Pastikan ayat yang dibina ada 4 bahagian. Pastikan ayat yang dibina tu ada 4 bahagian. Cuba kita kira berapa patah perkataan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 patah perkataan. So kita nak sekurang-kurangnya 10 patah perkataan. Okey. Baik, sekarang ni cikgu akan ambil gambar yang kedua. Cikgu akan ambil gambar yang kedua. Ini gambar pertama. Gambar pertama. Okey, nasib lah cikgu nak panggil sesiapa pun. Okey. Baik. Sekarang kita tengok gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Kita nak panggil siapa ni? Kita kena kenal dululah aktiviti dalam ni apa. Gambar yang kedua. Ni apa dia ni? Guru sedang mengajar tu kan? Okey. Alright. Sekarang kita cuba. Adam Darwish nak try. Baik, kita panggil Adam Darwish lah. Okey, Adam Darwish. Ni aktiviti dia ni apa agak-agak ni? Mengajar subjek. Mengajarkan subjek Bahasa Melayu. Aktiviti ni ialah mengajarkan subjek Bahasa Melayu. Ataupun mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, cuba bina ayat ikut kaedah yang cikgu ajar, iaitu ayat tu mesti ada 4 bahagian. Okey, cuba bina ayat dia. Cikgu tu tak boleh guna itu ialah bahasa percakapan. Guru. Guru. Kalau cikgu dia mesti ada nama. Cikgu Irsyad. Kalau nak sebut teacher je dalam bahasa Melayu ialah guru. Okey, jadi guru-guru. Guru-guru mana? Guru-guru bagi nama sekolah ke cikgu? Tak payah bagi nama sekolah. Guru sekolah saya tak boleh guna saya. Guru-guru bahasa Melayu. Guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan sabar dulu. Guru-guru bahasa Melayu ni ialah watak. Okey, yang kedua ialah perbuatan. Mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, ini ialah perbuatan okey. Yang ketiga ialah tempat, masa, cara yang. Nak guna apa? Tempat, masa, cara yang. Tempat, masa, cara yang. Nak guna apa? Tempat. Kat mana? Di sekolah masing-masing. Di sekolah. Tak kena. Ayat tu macam tak kena. Guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa di sekolah.
Memanglah mengajar bahasa Melayu di sekolah. Okey, tak apa, guna je dulu. Nanti cikgu baiki ayat tu. Okey. Yang yang bahagian keempat nak tulis apa? Supaya, untuk, kerana, agar. Supaya. Supaya apa? Adik kau dah melalak tu kenapa? Supaya supaya ilmu bahasa Melayu sentiasa kekal hingga ke generasi akan datang. Supaya ilmu bahasa Melayu sentiasa kekal untuk generasi akan datang. Ah, Okey. Baik. Ayat ni boleh diterima. Ayat ni boleh diterima, tapi kita kena permudahkan ayat ni. Cuba permudah ayat ni. Cuba permudahkan ayat ni. Guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu dengan cara yang seronok. Dengan cara yang menyeronokkan. Supaya murid-murid tidak bosan. minat. Supaya murid-murid berasa ataupun semakin minat untuk mendalami ilmu bahasa Melayu. Inilah yang lebih tepat. Betul tak? Betul. Sedap tak ayat cikgu? Memang sedap lah ayat aku buat. Okey, baik. Terima kasih Adam Darwish. Jadi inilah dia. Guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu dengan cara yang menyeronokkan supaya murid-murid semakin minat untuk mendalami bahasa Melayu. Ilmu tak ada pun tak apa untuk mendalami bahasa Melayu. Okey, terima kasih Adam Darwish. Terima kasih Adam Darwish. Okey. Alright. Jadi inilah dia. Kamu tengok gambar ni. Itu peranan guru. Maksudnya ialah cara nak memartabatkan bahasa Melayu. Murid tu kena pandai bahasa Melayu. Nak pandai bahasa Melayu, cikgu tu kena buat macam mana? Dengan cara yang menyeronokkan supaya murid-murid semakin minat untuk mendalami ilmu bahasa Melayu. Dan inilah jawapan yang kedua. Inilah skema jawapan yang kedua. Okey. Baik. Okey, jadi sekarang kamu cuba salin lah. Kamu salin. Ni. Okey. Alright. Lepas ni kita tengok nombor 3 macam mana. Lepas ni kita tengok nombor 3 macam mana. Siapa nak jawab nombor 3 ni? Kita akan tengok siapa nak try jawab nombor 3 ni. Saya ramainya nak cuba. Baik. Cikgu kalau di sekolah diganti dengan dalam kelas cikgu boleh juga. Cuma kalau gambar tu memang kat dalam kelas. Guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu dengan cara yang menyeronokkan. Itu yang lebih tepat. Sebab kita nak memartabatkan dia. Memartabatkan ni maksudnya ialah kita nak naikkan level bahasa Melayu tu. Gurulah memainkan peranan penting. Bahasa Melayu tu orang tak minat sebab cara penyampaian guru. Ini merupakan kajian yang dilaksanakan oleh Awang Sarian, Profesor Awang Sarian. Nyatakan bahawa satu daripada faktor yang menyebabkan bahasa Melayu itu tidak diminati oleh murid-murid disebabkan ialah cara pengajaran. Cara pengajaran. Okay. Sebab itulah Profesor Awang Sarian mencadangkan UPSR itu dimansuhkan kerana murid ni lebih fokus kepada bukan nak menguasai bahasa Melayu, nak dapatkan A semata-mata. Okay. Baik. Bahasa Melayu ni, okey, kalau mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Melayu ni huruf besar. Kalau bahasa Melayu yang bukan mata pelajaran, itu bukan huruf besar. M je huruf besar. Faham Sekarang ni mata pelajaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni kena huruf besar. Tapi yang ni bukan bukan mata pelajaran. Itulah dia.
Kalau dia merujuk mata pelajaran, barulah kita guna bahasa Melayu tu B tu huruf besar. Kalau bukan mata pelajaran, maka kamu guna huruf kecil je lah B tu, tetapi M tu huruf besar. Okey, dah siap Salin? Okey, dah siap Sekarang cuba kita tengok nombor 3 ni. Nombor 3. Ini ni kena tahulah. Okey. Aktiviti ni apa ni? Okey. Baik, kita nak panggil siapa ni? Orang yang nama tak betul ni, Hozimpro lah apalah. Cikgu tak nak ni. Cikgu tak nak layan. Anis Sumayyah. Anis Sumayyah, suasana dekat rumah okey ke tak? Kalau okey. Alright. Okey, apa aktiviti dia ni? Okey ke cikgu? Boleh lah. Okey, aktiviti dia apa ni? Ni apa dia? Ni, memasang papan keranda. Keranda Tak. tahu? Keranda tahu keranda? Tahu. Keranda tu apa? Macam kubur nak letak orang. Okey, nak tak mayat bukan nak tak orang. Okey, memasang papan tanda. Signboard tu namanya papan tanda. Baik, cuba bina. Cuba bina. Siapa ni agak-agak? Peniaga Watak dia ialah peniaga. Para peniaga. Cikgu tolong kamulah. Watak dia sini ialah para peniaga. Kemudian kena ada lah. Apa nak letak lah? Lah apa? Wajarlah. Wajarlah tak ada. Haruslah. Haruslah. Okey, guna haruslah. Haruslah, apa dia? Ayat yang kedua, bahagian yang kedua kena menyatakan perbuatan. Haruslah apa dia? Haruslah memasang papan tanda di kedai. Haruslah memasang papan tanda kedai. Memasang papan tanda kedai. Lepas tu yang ketiga nak guna apa? Tempat ke, masa ke, cara ke, yang? Yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang betul. Menggunakan bahasa Melayu yang betul memasang papan. Okey, supaya tambah supaya kita apa? Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Itulah dia. Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Okey, terima kasih. Alright. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, terima kasih. Cuba tengok Para peniaga haruslah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Yang menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Ada pengulangan idea tak? Ni dah ada ni. Dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Tak boleh dah. Tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Baik. Kalau tak boleh ulang, kita kena adjust. Kita tengok ni dah ulang dah. Kita dah ulang. Nampak tak? Kita dah ulang. Kita dah ulang bahagian ni dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Para peniaga haruslah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu dengan tepat. Yang menggunakan bahasa Melayu dengan tepatnya. Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Ini yang betul. Yang menggunakan bahasa Melayu dengan tepatnya. Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Okey, kita tengok siapa nak bertanya ni. Saya nak try nombor 4.
Okey, salin dulu ayat nombor 3 ni. Sebab tu cikgu kata bahasa Melayu ni dia agak susah. Gambar bina ayat ni dia agak susah. Dia agak mencabar. Dia tak susah, dia agak mencabar. Para peniaga haruslah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu secara tepat. Ataupun yang menggunakan bahasa Melayu dengan tepatnya. Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Ada yang salah guna papan tanda, yang salah bahasa. Okey. Inilah guna yang. Ada perkataan yang di sini. Para peniaga haruslah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu dengan tepatnya. Supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Baik. Seterusnya. Nombor 4 ni Nabihah nak try. Okey, dah siap belum ni? Dah siap belum? Dah siap belum? Okey. Jadi kita ulang balik. Nombor 1, murid-murid hendaklah berbual-bual dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul supaya dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Okey. Yang kedua, guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu dengan cara yang menyeronokkan supaya murid-murid semakin minat untuk mendalami bahasa Melayu. Yang ketiga, para peniaga haruslah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu. Okey, tak payah dengar ni pun tak apa. Supaya bahasa Melayu ataupun untuk memperkasakan bahasa Melayu ataupun supaya bahasa Melayu dapat diperkasakan. Nak gunakan untuk pun boleh. Untuk memperkasakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu B tu kecil sebab dia bukan mata pelajaran. Okey. Dah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu. Untuk memperkasakan bahasa Melayu. Cukup. Okey, sekarang nombor 4. Nombor 4 ni gambar nombor 4. Kita tengok gambar nombor 4, aktiviti. Aktiviti nombor 4. Okey, cikgu nak panggil siapa ni? Cikgu nak try suruh si Yasmin ni binayat. Dia dah berjalan-jalan kat JB. Maka cikgu suruh dia bina ayat ni. Seronok tak berjalan kat JB? Oh, best tapi kat sana katanya cuaca di sana panas Kamu pergi dekat mana? Dangabe? Pergi? Tak. Oh, tak pergi. JB kat mana kamu pergi? Main-main dekat laut ke main-main dekat bandar kamu? Tak tahu. Tak tahu pula dah. Okey. Baik, aktiviti. Ni dia buat apa ni? Membaca buku. Membaca buku bahasa Melayu Okey, jadi cuba bina ayat. Siapa ni? Nak guna siapa ni? Murid. Murid-murid. Kalau boleh jangan guna murid-murid dah lah. Guna benda lain pula. Kanak-kanak. Kita. Kita boleh guna. Okey, kita. Lepas kita masukkan perbuatan. Kita perlulah. Tengok, perlulah dah ada belum? Hendaklah, mestilah, haruslah. Okey, perlulah belum ada. Kita perlulah. Buat apa? Membaca buku bahasa Melayu. Membaca buku bahasa Melayu. Bahasa tu kecil membaca buku bahasa Melayu. Ya. Nak guna apa? Yang ketiga. Yang ketiga ingat, TMCY. Nak guna tempat ke, nak guna masa ke, nak guna cara ke, nak guna yang. Pada masa lapang. Kita perlulah membaca buku bahasa Melayu pada masa lapang. Okey, pada masa lapang. Kenapa? Nak guna supaya ke, untuk ke, kerana ke, agar? Agar. Agar.
Kosakata kita bertambah. Agar kosakata kita dalam bahasa tersebut Bertambah. semakin bertambah. Itulah dia. Okey, terima kasih. Betul. Jadi nombor 4 ni inilah dia. Kita perlulah membaca buku bahasa Melayu pada masa lapang. Ataupun kita perlulah memperbanyak bahan bacaan bahasa Melayu. Kita perlulah memperbanyak ataupun tadi pun bolehlah. Ctrl Z mana? Kita perlulah rajin tambah sikit. Tambah rajin. Kita perlulah rajin membaca buku bahasa Melayu pada masa lapang agar kosakata kita semakin bertambah. Agar kosakata kita dalam bahasa tersebut semakin bertambah. Okey. Inilah dia. Cantik. Ayat ni cantik. Ayat ni cantik. Cikgu tambah sikit saja Yasmin punya ni. Cantik ayat ni. Baik. Kosakata kita. Kosakata kita. Kosakata kita. Alright. Ni. Kita perlulah rajin membaca buku bahasa Melayu pada masa lapang agar kosakata kita dalam bahasa tersebut semakin bertambah. Pada masa lapang ini menunjukkan waktu. Menunjukkan masa. Okey. Cantik. Sekarang yang kelima. Yang kelima ni saya nak panggil Arif Nazran. Mana Arif Nazran? Arif Nazran. Faiz Nazran. Faiz, kau tak pernah jawab Faiz. Aku tak kira malam ni kau kena jawab juga Faiz. Faiz Nazran, kau carilah mikrofon macam mana sekalipun. Cikgu nak kau jawab juga malam ni. Kalau tak cikgu akan tunggu kamu. Habis pukul 10 lah habis. Cikgu tunggu je kamu. Ya, cikgu. Kalau cikgu tunggu mesti je kau boleh. Okey. Ayat yang kelima. Cuba tengok gambar yang kelima tu. Okey. Gambar yang kelima tu ialah gambar apa dia tu? Masuk pertandingan bercerita macam tu. Masuk pertandingan bercerita, kata kunci kat situ ialah mengadakan Minggu Bahasa Melayu. Mengadakan Minggu Bahasa Melayu. Okey, cuba bina ayat. Cuba bina ayat. Yang pertama ialah watak. Siapa yang mengadakan Minggu Bahasa Melayu tu? Kuat sikit, kuat sikit. Pihak sekolah. Pihak sekolah. Pihak sekolah. Lepas pihak sekolah tu ialah watak. Kemudian kena nyatakan aktiviti dia. Apa dia aktiviti dia? Mengadakan Minggu Bahasa Kena Melayu. adalah, apalah ataupun-nya. Seharusnya. Kena ada tu. Sebab soalan ni cara-cara. Kena ada. Seharusnya. Seharusnya apa dia? Oi, Faiz Nazran, cepat. Mengadakan Minggu Bahasa Melayu. Pihak sekolah seharusnya mengadakan Minggu Bahasa Melayu. Yang ketiga, tempat, masa, cara yang. Nak guna apa? Pada setiap masa. Pada setiap masa? Kau gila ke pada setiap masa? Masa je. Masa. Pada setiap masa? Oi, gila ke pada setiap tahun. Pada setiap masa perginya? Orang hari raya kau buat Minggu Bahasa Melayu. Apa cerita? Alright. Pada setiap tahun. Pihak sekolah seharusnya mengadakan Minggu Bahasa Melayu pada setiap tahun. Kenapa?
Kenapa? Untuk Untuk memupuk memupuk, mencicil bakat bakat memupuk bakat. Ah, pastikan jawapan dia ada kaitan dengan bahasa Melayu. Untuk memupuk bakat ni dah bukan nama bahasa Melayu dah ni. Untuk memupuk minat memupuk minat. Apa dia? murid Untuk memupuk minat murid. terhadap minggu bahasa Melayu. Untuk memupuk minat murid terhadap bahasa Melayu. Cuba tengok, ada tak idea ni? Dah ada belum idea ni? Cuba tengok, idea ni dah ada belum? Kita tengok dekat sini, dah ada belum? Kalau dah ada, aku sunat ni kau, Faiz Nazran. Ni, memupuk minat murid terhadap bahasa Melayu. Dah ada belum? Okey. Tengok ni. Belum lagi tak boleh guna bakat Pihak sekolah seharusnya mengadakan minggu bahasa Melayu pada setiap tahun untuk minat murid terhadap bahasa Melayu. Okey, bolehlah. Alright. Jadi betul jadi inilah dia. Ataupun agar kemahiran berbahasa murid-murid semakin meningkat. Tu boleh juga. Kalau nombor 2 ni nak ubah pun tak apa. Supaya kemahiran murid dalam bahasa Melayu semakin bertambah. Supaya kemahiran murid untuk berbahasa Melayu semakin meningkat. Ni pun boleh. Sebab kita tak nak ada unsur minat 2 kali. Nombor 2 tu kita boleh ubahlah. Jadi inilah 5 ayat yang terhasil. Susah? Memang susah. Benda yang susah ni lah, cikgu bagi tahu kamu benda yang susah biar cikgu ajar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bila keluar dalam peperiksaan kamu kata, oh benda ni dah belajar. Jadi murid-murid hendaklah berbual dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul supaya dapat memartabatkan bahasa ibunda kita. Yang kedua, guru-guru bahasa Melayu mestilah mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu dengan cara yang menyeronokkan. Supaya kemahiran murid untuk berbahasa Melayu semakin meningkat. Ketiga, para peniaga haruslah memasang papan tanda kedai yang menggunakan bahasa Melayu untuk memperkasakan bahasa Melayu. Yang keempat, kita perlulah rajin membaca buku bahasa Melayu pada masa lapang agar kosakata kita dalam bahasa tersebut semakin bertambah. Yang kelima, pihak sekolah seharusnya mengadakan minggu bahasa Melayu pada setiap tahun untuk memupuk minat murid terhadap bahasa Melayu. Inilah dia. Jadi ada 5. Orang kata ada 5 ayat dan setiap ayat cikgu ni mempunyai 4 warna. Bermaksud ayat yang cikgu ajar kamu ni mengandungi 4 bahagian. Yang pertama watak, yang kedua perbuatan, yang ketiga TMCY. TMCY itu apa? Tempat, masa, cara ataupun yang. Dan yang terakhir, apa dia? Suka. Kena ada kata hubung suka. Supaya, untuk, kerana, agar. Baik. Habis. Selesai. Selesai. Baik murid-murid. Jujur cikgu menyatakan bahawa bina ayat ini agak mencabar. Tetapi percayalah. Dengan kita mempelajari sesuatu yang mencabar, kalau kita belajar benda yang senang je, maka kalau keluar soalan peperiksaan yang susah, kita tak boleh nak jawab. Macam hari itulah, ada murid dia dapat B sebab dia terlalu lama menghabiskan masa untuk membina ayat dalam ujian Mac Selangor. So, dia terkejut dengan keadaan itu. Jadi cikgu mengajar murid supaya kita mesti bersedia dengan kepelbagaian bentuk soalan. Sama juga dengan ni. Cikgu mendidik murid supaya bersedia dengan kepelbagaian bentuk soalan. Selepas habis kelas pada malam ini, cikgu akan, apa orang kata? Cikgu akan share bina ayat patriotisme yang lain pula. Okay, cikgu akan ajar kamu benda yang lain pula. Baik, dah selesai? Habis? Dah selesai? Habis? Okay, jelas jelas. Yang penting kamu dapat tangkap teknik bina ayat tu. Kamu nak menghasilkan jawapan seperti ini mengambil masa lah. Tetapi teknik tu mesti ingat, ada 4 bahagian.
Pertama watak, yang kedua ialah perbuatan, dan kena pastikan untuk soalan cara-cara kena ada ni. Hendaklah, mestilah, haruslah, perlulah, seharusnya, kena ada. Kena ada sebab itu soalan cara kena ada. Tolong take note tolong take note. Hendaklah, mestilah, haruslah, perlulah, seharusnya kena ada dalam bina ayat cara-cara. Okey. Baik. Selesai jawapan kita. Dan kita boleh jadikan benda ni sebagai nota lah. Kita boleh jadikan benda ni sebagai nota. Baik, ada lagi yang belum siap? Yang belum siap tolong nyatakan kepada cikgu. Dah siap ataupun belum? Okey. Baik. Dah siap. Okey. Baik, sekarang ni cuba kita tengok. Cuba kita tengok ulasan. Ulasan ni ialah ulasan PKP ulasan PKP. Gambar di bawah menunjukkan langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Tulis ulasan tentang langkah pencegahan COVID di sekolah dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi cuba kita tengok dulu. Yang pertama apa dia? Nyah kuman. Nyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari kuman. Itu cikgu kamu selalu buatlah. Yang kedua, penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal. Yang ketiga, kerap membasuh tangan. Yang keempat, pakai penutup muka dan hidung. Okey, jadi ini semua merupakan langkah pencegahan yang dilakukan di sekolah. Nyah kuman, cikgu kamu yang buat. Penjarakan fizikal, meja tu disusun dengan jarak 1 meter. Okey, dan yang ketiga, kerap membasuh tangan. Yang keempat, memakai penutup muka dan hidung. Okey, mari kita tengok. Kita tengok pendahuluan dia. Tema ni, ada yang kata, cikgu tema ni apa? Okey, kamu gantikan dengan isu. Isu dia ialah COVID-19. Isu dia ialah COVID-19. Okey. Tema ke, isu ke, benda yang sama saja. Arahan dia apa arahan? Arahan dia ialah tulis ulasan tentang langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Langkah pencegahan tu kita tulis huruf besar lah. Kita tulis huruf kecil lah. Langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Okey. Jadi inilah arahan dan isu dia. Okey. Baik, murid-murid. Isi tempat kosong tu mengikut yang telah cikgu isi. Jadi isu dia tentang COVID-19. Okey. Alright, dah siap? Dah siap? Okey. Cikgu, apa beza penjarakan sosial dengan penjarakan fizikal? Istilah semasa kita tak guna penjarakan sosial. Istilah semasa kita menggunakan penjarakan fizikal. Penjarakan sosial ni bermaksud kalau dalam ramai-ramai tu kena jaga jarak. Sekarang ni kita menggunakan penjarakan fizikal. Bermaksud ialah tidak boleh ada touch langsung dengan orang. Itu penjarakan fizikal. Alright, penjarakan sausage. Kelakar, penjarakan sausage. Okey, baik. Jadi kita tengok pendahuluan lengkap. Kita tengok pendahuluan lengkap. Bab merapu Hasib nombor 1. Okey. Baik, kita tengok. Nak buat pendahuluan lengkap 2 ayat ni, ayat itu mestilah terdiri daripada isu dan juga arahan. Yang pertama, kita bina ayat tentang COVID. Cuba kamu bina ayat tentang COVID. COVID-19 tu apa? COVID-19 ialah wabak penyakit
yang telah menjadi pandemik. Wabak penyakit yang telah menular di seluruh dunia. Ataupun COVID-19 ialah wabak penyakit berjangkit wabak penyakit yang kamu bina satu ayat tentang COVID-19. COVID-19 tu apa? Tolong bina ayat tu kan. Jadi COVID-19 ialah wabak penyakit, ialah sejenis wabak penyakit berjangkit. Wabak penyakit berjangkit. Tu je, pendek je. COVID-19 ialah wabak penyakit berjangkit. Nak tambah panjang sikit, yang berasal dari Wuhan. Noktah. Kamu kena tahulah. COVID-19 ialah sejenis wabak penyakit berjangkit yang berasal dari Wuhan. Okey, faham Maksudnya ialah kamu kena nyatakan COVID-19 tu apa. Kita bagi tahu. COVID-19 tu apa? Itulah isunya. Jadi ayat pertama ni kita panggil sebagai ayat isu. Ini ialah ayat isu. Sebab isu dia ialah COVID-19. Settle. Kena buat macam ni. Ayat yang kedua ialah arahan. Kita kena membina ayat arahan. Ayat arahan kita mulakan dengan terdapat ataupun banyak. Ataupun pelbagai. Pelbagai langkah pencegahan perlu dilakukan. Ataupun pelbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah perlu kita patuhi. Noktah. Pelbagai langkah ataupun langkah-langkah pencegahan COVID-19 di sekolah perlu kita patuhi. Itulah ayat arahan dia. Ataupun murid suka buat macam ni. Terdapat pelbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Pendek ni. Ini lebih mudah. Kita gunakan ayat murid lah. Jadi inilah dia. Dua ayat pendahuluan. Dua ayat pendahuluan. COVID-19 ialah sejenis wabak penyakit berjangkit yang berasal dari Wuhan. Terdapat pelbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Terdapat pelbagai langkah pencegahan COVID di sekolah. Okey, cukup. Wuhan tu ialah sebuah kawasan di China. Wuhan ni ialah sebuah kawasan di China. Wuhan, China. Okey. Inilah senang. Nanti orang tanya Wuhan tu apa cikgu? Wuhan ni nama nenek cikgu ke? Bukan. Nama nenek cikgu bukan Wuhan. Mungkin nama nenek tiri kau Wuhan. Okey. Baik. Jadi ayat isunya ialah COVID-19 tu apa? COVID-19 ialah sejenis wabak penyakit berjangkit yang berasal dari Wuhan, China. Arahan, langkah pencegahan COVID di sekolah. Terdapat berbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Yang perlu kita amalkan. Terdapat berbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah yang perlu kita amalkan. Cukup? Okey. Sampai kat situ. Faham ataupun tidak? Sampai situ nak buat pendahuluan ulasan. Faham ataupun tidak? Maksudnya kita kena buat dua jenis ayat untuk pendahuluan ulasan. Pendahuluan Pendahuluan ni perenggan pertama, dia mesti rapat ke tepi. Ayat pertama ayat isu. Isu dia tentang apa? COVID-19. Jadi pun kamu bina ayat tentang COVID-19 tu apa?
Oh, COVID-19 ialah sejenis wabak penyakit berjangkit yang berasal dari Wuhan, China. Ayat kedua ialah arahan. Arahan dia apa? Langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Jadi terdapat pelbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah yang perlu kita amalkan. Dua jenis ayat. Dua jenis ayat. Cikgu, macam mana dia orang dapat nama COVID-19? Okey, COVID-19 ni dia berasal dari macam ni. Cikgu bagi tahu Corona Virus Disease 19. Maksudnya lah CO ni campur dengan VI campur dengan D 19. Jadi bila dia gabungkan singkatan dia ialah COVID-19. 19 ni ialah jenis virus. Jenis virus family yang ke-19. Okey. Jenis virus yang ke-19. Pada tahun 2019, bukan 19. Dia muncul pada tahun 2019. Dia muncul pada tahun 2019. Disember 2019. Family pula dah. Disember 2019. Jadi sebab itu dikatakan COVID-19. Dia muncul pada tahun 2019. Okey. Jadi singkatan dia ialah COVID-19. Okey, dah. Sebelum ni memang pernah ada coronavirus ke cikgu? Tak pernah ada coronavirus. Kononnya virus adalah kononnya virus. Okey, baik. Sekarang mari kita tengok. Cikgu, macam mana dapat nama coronavirus? Jenis virus tu namanya corona. Kalau kamu belajar medik nanti kamu tahulah. Kamu tak perlu tahulah macam mana dapat nama. Suka hati dia lah nak bagi nama apa. Mungkin dia pergi negara virus. Ni cucu kau ni nama apa ni? Cucu aku nama corona, dia kata. Okey, sekarang mari kita tengok isi tersurat. Isi tersurat ni isi apa? Isi yang telah diberikan dalam soalan. Jadi tolong ambil. Alamak, salah. Jadi tolong ambil semua isi dalam ni. Kamu masukkan dalam kotak tu. Masukkan isi dalam ni. Kamu masukkan dalam kotak ni. Okey. Jadi nombor 1, isi tersurat 1, nyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari. Isi yang kedua, penjarakan fizikal. Ni merupakan isi tersurat. Apakah yang dimaksudkan dengan isi tersurat? Isi yang diberikan dalam soalan. Isi yang diberikan dalam soalan. Okey, yang ketiga ialah kerap membasuh tangan. Yang ketiga ialah kerap membasuh tangan. Kerap membasuh tangan. Yang keempat ialah memakai penutup hidung dan mulut. Ni semua isi yang ada dalam peta buih ni. Semua isi dalam peta buih ni kita masukkan dalam kotak ni murid-murid. Semua isi dalam peta buih ni kita masukkan dalam kotak. Supaya kita tahu, oh ini isi tersurat. Oh ini isi tersurat. Okey dah. Habis. Okey. Selesai. Untuk kita menulis perenggan isi murid-murid, seperti yang telah cikgu jelaskan sebelum ini, dalam perenggan isi ada dua jenis isi. Yang pertama namanya isi tersurat. Yang kedua namanya isi apa? Tersirat. Isi tersirat ni ialah huraian kepada isi tersirat. Huraian kepada isi tersurat. Cikgu ulang balik. Isi tersirat tu apa? Isi tersirat ialah huraian kepada isi tersurat. Jadi marilah kita bina perenggan isi. Macam mana nak mulakan perenggan isi? Kita mulakan dengan antara. Jarak. Jarak satu jari mulakan dengan antara. Antara langkah pencegahan COVID-19 di sekolah ialah antara langkah pencegahan COVID-19 di sekolah ialah
Masukkan isi pertama. Nyah kuman. Pihak sekolah, dia bukan kita sebab pihak sekolah yang nyah kuman. Hendaklah menyah kuman. Kena tambah menyah kuman. Pada permukaan yang mudah dicemari. Kuman. Kamu huraikan. Bagi huraian dia. Bagi contoh. Seperti meja dan tombol pintu. Supaya kuman dapat dibunuh. Supaya kuman dapat dibunuh. Okey. Ataupun supaya kuman dapat dibasmi. Ini merupakan isi tersurat. Pihak sekolah hendaklah menyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari kuman. Seperti meja, tombol dan pintu. Dan seperti meja dan tombol pintu. Supaya kuman dapat dibunuh. Okey. Inilah dia. Yang warna biru ini merupakan isi tersurat. Yang warna merah ini merupakan isi tersirat. Maksudnya kamu kena bagi contoh dan kamu kena bagi tahu kenapa kena nyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari. Supaya kuman dapat dibunuh. Ataupun supaya murid dapat belajar dengan selamatnya. Supaya murid dapat belajar dengan selamatnya. Itu pun betul. Sampai situ faham Isi tersirat tu ialah kamu perlu menyatakan kenapa. Kamu kena bagi huraian. Kenapa nak kena menyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari kuman. Bagi contoh sikit. Seperti meja dan tombol pintu supaya murid dapat belajar dengan selesanya. Kita dah selesai. Kita dah selesai menggunakan isi yang pertama. Untuk menulis isi pertama, mulakan dengan antara. Lepas antara, masukkan isu dia. Isu dia ialah langkah pencegahan COVID di sekolah. Antara langkah pencegahan COVID-19 di sekolah ialah baru masukkan isi. Pihak sekolah hendaklah menyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari kuman. Seperti meja dan tombol pintu supaya murid dapat belajar dengan selamatnya. Cikgu, kalau ulasan terlebih patah perkataan boleh ke? Menyah kuman tu bermaksud sanitize lah. Sanitize menyah kuman tu bermaksud sanitize lah. Okey. Sekarang, kita nak masuk isi yang kedua murid-murid. Selain itu, selain itu, koma. Masukkan isi yang kedua, penjarakan fizikal. Macam mana nak buat ayat ni? Murid-murid mestilah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. 1 meter ni kena eja. Tambah sikit. Sekurang-kurangnya 1 meter. Kena tanya, kenapa? Supaya jangkitan virus dapat dielakkan. Inilah. Yang merah ni ialah isi tersirat. Supaya jangkitan virus dapat dielakkan. Cukup. Kena menyatakan sebab. Isi tersirat ni lebih kepada sebab, huraian. Penjarakan fizikal ni kita huraikan sikit. Sekurang-kurangnya 1 meter supaya jangkitan virus dapat dielakkan. Kemudian, sampai di situ jelas ataupun tidak? Sampai di situ jelas ataupun tidak? Sampai di situ jelas ataupun tidak tentang macam mana nak menulis isi tersurat dan isi tersirat? Mana ada, ada soalan. Cikgu lebih baik guna antaranya atau antaranya ialah? Lebih baik ialah mulakan dengan antara, lepas antara masukkan isunya apa, baru masukkan ialah. Inilah yang terbaik. Antaranya ialah pun boleh. Tapi yang terbaik ialah tulis antara dulu, kemudian masukkan isunya, kemudian baru masukkan ialah. Lepas masukkan ialah, baru masukkan isi tersurat pertama. Dia begitu.
Okey. Jadi antara langkah pencegahan COVID-19 di sekolah ialah pihak sekolah hendaklah menyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari kuman, seperti meja dan tombol pintu supaya murid dapat belajar dengan selamatnya. Sebab ni langkah pencegahan kat sekolah kan. Selain itu, murid-murid mestilah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter supaya jangkitan virus dapat dielakkan. Cikgu boleh tak start dengan antaranya ialah? Boleh, tak ada masalah. Cuma selepas ialah jangan ada koma. Seperti yang cikgu bagi tahu kamu, yang terbaik ialah buat ayat macam ni. Lepas antara, masukkan isunya. Isunya ialah langkah pencegah, masukkan arahannya. Selepas antara, masukkan arahan. Arahan dia ialah langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Kemudian sambung dengan ialah. Kemudian baru masukkan isi tersurat. Kalau kamu buat seperti ini, maka markah bahasa kamu lebih baik. Kamu nak markah bahasa yang rendah ke kamu nak markah bahasa yang tinggi? Kalau kamu nak markah bahasa yang tinggi, buat macam cikgu ajar ni. Kalau tak, kamu guna je lah antaranya ialah. Okey. Dah Cikgu, boleh ke sebelum antara tu ada penanda wacana? Tak boleh. Okey, murid-murid. Cikgu nak jelaskan kepada kamu. Penanda wacana ni kita gunakan dalam isi yang kedua, isi yang ketiga dan isi yang keempat. Ayat pertama tidak ada penanda wacana. Ayat pertama tidak ada penanda wacana. Okey. Okey. Ayat pertama tak ada penanda wacana. Antara ni bukan penanda wacana. Antara ni ialah permulaan ayat. Dia ialah pemula ayat. Penanda wacana ni macam ni. Selain itu, di samping itu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Okey, tak ada. Alright. Jadi, Adlina ada. Apa benda lagi Adlina ni? Apa benda lagi? Cepat. Nak tanya apa? Kita tunggu soalan daripada orang. Apa nak tanya? Lambat type Jadi kalau lambat type, cikgu akan teruskan dululah. Okey, sekarang ni. Kita nak masukkan isi yang ketiga, guna penanda wacana di samping itu. Di samping itu. Lepas di samping itu kerap membasuh tangan. Siapa? Murid-murid. Ataupun kita lah pula. Kita mestilah kerap membasuh tangan. Nak basuh tangan guna apa? Dengan menggunakan sabun antibakteria. Buat macam tu. Basuh tangan dengan menggunakan sabun antibakteria. Kenapa? Supaya kuman tidak melekat pada tangan. Supaya kuman tidak melekat pada tangan. Itu yang ketiga. Supaya dapat dielakkan daripada jangkitan virus. Ayat tu tak betul. Ayat itu tak betul, Adlina. Boleh ke saya buat supaya dapat dielakkan daripada jangkitan virus? Tak betul. Yang betul adalah supaya dapat mengelakkan jangkitan virus boleh diterima. Ayat tu tak betul. Yang betul ialah supaya dapat mengelakkan jangkitan virus. Supaya dapat mengelakkan jangkitan virus. Bukan supaya dapat dielakkan. Tak betul. Jadi mesti menggunakan jangkitan virus dapat dielakkan. Ataupun supaya dapat mengelakkan jangkitan virus. Okey. Ingat isi tersirat jangan ulang-ulang. Isi tersirat jangan ulang-ulang. Katakan kat sini kita dah kata supaya murid dapat belajar dengan selamatnya.
kat sini jangan ulang lagi supaya murid dapat belajar dengan selamat ni. Nampak supaya jangkitan virus dapat dielakkan. Yang ni supaya kuman tidak melekat pada tangan. Kena menggunakan isi tersirat yang berbeza-beza ataupun huraian yang berbeza. Sekarang kita akan masukkan isi yang terakhir iaitu akhir sekali. Koma. Akhir sekali memakai penutup hidung dan mulut. Siapa yang kena memakai penutup hidung dan mulut? Kita dah guna apa? Hendaklah, mestilah. Mestilah guna banyak kali. Cikgu tukarlah. Perlulah. Kita haruslah kat sini. Kita haruslah pula memakai penutup hidung dan mulut. Di kawasan sekolah. Kenapa? Kenapa? Supaya virus tidak tersebar kepada orang lain. Supaya virus tidak tersebar kepada orang lain. Tu je, senang je. Habis perenggan isi. Kita ada 4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. 4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. Cukup. Okey. Dah Baik, habis. Habis. Sekarang ni, semua dah siap salin? Semua dah siap salin? Okey, belum. Ada yang belum. Okey, kita tunggu. Yang belum kita tunggu. Okey. Kenapa jarak 1 meter je? Cikgu saya kata dia melantun sampai 2 meter. Kerana itu ketetapan kerajaan. Kita ikut ketetapan kerajaan. Kita ikut ketetapan kerajaan. Okey, dah. Alright, sekarang kita nak tulis perenggan penutupan. Ini habis. Okey. Dalam perenggan penutupan, kita mesti ada cadangan. Cadangan. Dan cadangan ni, penutupan ni mesti ada kaitan dengan tema. Cadangan ini mesti ada kaitan dengan tema. Ataupun mesti ada kaitan dengan arahan. Arahan dia ialah langkah pencegahan COVID di sekolah. Jadi, mestilah, cadangan dia ialah mestilah mematuhi langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Itulah kita punya cadangan. Mestilah mematuhi langkah pencegahan COVID di sekolah. Kenapa? Supaya tiada murid yang dijangkiti wabak tersebut. Itulah alasan dia. Dia kena ada alasan. Mestilah mematuhi langkah pencegahan COVID di sekolah. Dan kena ada supaya tiada murid yang dijangkiti wabak tersebut. Okey, hashtag kita jaga nenek kita. Tak ada lah. Hashtag kita jaga kita. Kita jaga nenek kita. Baik, kesimpulan macam mana? Sebagai kesimpulannya, koma. Kena masukkan cadangan. Siapa? Kita mestilah mematuhi. Ni dia. Kita mestilah mematuhi langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Supaya tiada murid yang dijangkiti wabak tersebut. 1 ayat saja. Tapi ayat tu mesti ada 2 bahagian. Iaitu yang pertama ialah cadangan
Dan yang kedua ialah alasan. Cadangan tu mesti kaitkan dengan arahan soalan. Kaitkan dengan arahan soalan ataupun kaitkan dengan isu. Kaitkan dengan isu Tolong kaitkan dengan isu. Jangan memandai-mandai reka-reka tolong kaitkan dengan isu. Ini cikgu bagi pesanan ni. Tolong kaitkan dengan isu. Alright. Jadi mestilah mematuhi langkah pencegahan COVID-19 di sekolah supaya tiada murid yang dijangkiti wabak tersebut. Settle. Selesai. Jadi murid-murid dah siap belum? Okey. Alright. Itulah dia. Penutupan satu ayat saja. Penutupan lengkap satu ayat saja. Penutupan lengkap satu ayat saja. Okey. Jadi ada yang belum salin lagi? Cikgu, saya belum siap yang tengah. Saya belum siap yang tengah. Yang tengah ni, okey. Siapa ni? Amni. Okey, Amni ni, dah cikgu hantar kat dia terus. Cikgu terus hantar kat dia. Amni ni, tak kenal cikgu Amni ni siapa. Okey. Baik. Jadi murid-murid, pastikan cikgu saya tak siap. Tak siap yang mana? Tak siap yang mana? Okey, sekarang cikgu akan tulis ulasan lengkap. Ulasan lengkap ni cikgu akan buat macam ni. Cikgu akan gabungkan ketiga-tiga perenggan. Cikgu akan gabungkan ketiga-tiga perenggan. Okey. Ini yang pertama. Perenggan pendahuluan, dia mesti rapat ke tepi. Dia mesti rapat ke tepi. Perenggan kedua ialah perenggan isi. Perenggan kedua ialah perenggan isi. Ni. Dan perenggan yang ketiga ialah perenggan penutupan. Selesailah ulasan lengkap. Inilah dia. Siapa yang tak sempat salin tu tengok ni. Inilah dia. Cikgu baca ulasan lengkap. Cikgu baca ulasan lengkap. Ini memang terbaik. COVID-19 ialah sejenis wabak penyakit berjangkit yang berasal dari Wuhan, China. Jadi itu ialah isu dia. Terdapat pelbagai langkah pencegahan COVID-19 di sekolah yang perlu kita amalkan. Antara langkah pencegahan COVID-19 di sekolah ialah pihak sekolah hendaklah menyah kuman pada permukaan yang mudah dicemari kuman. Huraian dia apa? Seperti meja dan tombol pintu supaya murid dapat belajar dengan selamatnya. Selain itu, murid-murid mestilah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kenapa? Supaya jangkitan virus dapat dielakkan. Di samping itu, kita perlulah kerap membasuh tangan dengan menggunakan sabun antibakteria supaya kuman tidak melekat pada tangan. Akhir sekali, kita haruslah memakai penutup hidung dan mulut di kawasan sekolah supaya virus tidak tersebar kepada orang lain. Sebagai kesimpulannya, kita mestilah mematuhi langkah pencegahan COVID-19 di sekolah supaya tiada murid yang dijangkiti wabak tersebut. Okey, habis. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Semua jelas tentang ulasan ini? Ada apa-apa soalan? Tidak ada? Okey, semua jelas tentang ulasan ini Baik. Jadi murid-murid, habislah sudah kita punya orang kata perbincangan tentang tentang ulasan dan juga bina ayat. Tentang ulasan dan juga bina ayat pada malam ini jadi siapa nak nota ni? Cuba bagi tahu cikgu. Siapa nak nota ni, bagi tahu cikgu, nanti cikgu akan share dengan dia lah. Cikgu akan share dengan dia. Baik. Jadi murid-murid tamat